Um, Jap Soalan pertama adalah, Saya Kisna Batrisha. kami student UNITA. Tujuan temu bual ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi rasmi di institusi Cik. Segala maklumat yang Cik bagi kami akan gunakan untuk tujuan akademik dan akan dirahsiakan. Sebelum saya memulakan pertanyaan, saya ingin meminta Cik untuk memperkenalkan diri dan latar belakang Cik lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Suziana binti Mat Saleh. Selepas SPM saya menyambung pelajaran di SMK Lundu dalam tingkatan 6 dan kemudian saya menyambungkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Sarawak dalam bidang seni halus dalam fakulti seni gunaan dan kreatif. Dan sekarang ni saya bekerja di dalam Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas sebagai salah seorang pendidik masyarakat Tadika Kemas. Itu saja. Terima kasih. Soalan yang pertama adalah, bolehkah Encik perkenalkan diri dan peranan anda di dalam institusi pendidikan? Peranan saya sekarang ni sebagai seorang pendidik masyarakat di sebuah tadika iaitu Tadika Kemas Sebab Melayu, iaitu dalam mendidik anak-anak yang berumur sekitar 4 hingga 6 tahun yang bersekolah di Tadika Kemas. Yang mengajar mereka mengenal huruf, membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Soalan yang kedua adalah, dalam urusan rasmi, bahasa apa yang paling Encik kerap gunakan? Dalam bahasa rasmi, saya kerap menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerana ia merupakan bahasa kebangsaan kita. Namun bahasa Inggeris juga digunakan terutama dalam dokumen yang tertentu ataupun komunikasi dengan pihak luar. Dalam urusan rasmi, kami menggunakan bahasa Melayu iaitu dari segi dokumen, surat menyurat, email dan sebagainya. Soalan yang ketiga adalah, sejauh mana bahasa Melayu digunakan dalam komunikasi rasmi? Dalam komunikasi rasmi, bahasa Melayu digunakan secara meluas iaitu dalam mesyuarat, penulisan surat rasmi, email dalaman dan walau bagaimanapun terdapat juga penggunaan bahasa Inggeris iaitu bergantung kepada situasi dan keperluan semasa. Contoh komunikasi dengan orang luar memang kami menggunakan bahasa Melayu lah secara lisan. Seterusnya saya akan saya akan Soalan. meneruskan soalan tetapi disoal oleh Christina Batrisha. Okay, terima kasih Ana Zulaika. Saya akan meneruskan dengan pertanyaan yang keempat iaitu berkenaan dengan di tempat Encik seberapa wajibkah bahasa Melayu digunakan di tempat Encik? Semestinya penggunaan bahasa Melayu diwajibkan terutamanya dalam pengurusan-urusan rasmi kerajaan ataupun institusi tempatan selaras dengan dasar bahasa kebangsaan kita iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan, itu bahasa utama kita untuk semua urusan rasmi kerajaan ataupun jabatan. Boleh saya teruskan dengan soalan yang seterusnya? Okey, boleh. Okey, soalan yang kelima iaitu, saya akan bertanya berkenaan dengan cabaran utama Encik, dalam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey, antara cabaran menggunakan bahasa Melayu ialah kekurangan penggunaan istilah yang tepat, dan pengaruh bahasa Inggeris serta kurang keyakinan dalam kalangan pengguna untuk bertutur secara formal, iaitu istilah atau kosakata dalam bahasa Melayu adalah kurang. Sebab sekarang ni zaman teknologi maklumat, banyak menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris. Jadi cabaran, kurang istilah bahasa Melayu sekarang ni menyebabkan banyak bahasa rojak yang berlaku, iaitu percampuran antara bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan rakyat kita. Bukan sahaja di jabatan, tapi, secara umumnya juga di kalangan masyarakat kita. Okey, itu sahaja. Okey, untuk soalan yang keenam, pada pendapat, Encik, pengaruh bahasa Inggeris atau bahasa lain, mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu ataupun tidak? Dan macam mana benda tu mempengaruhi bahasa Melayu tu? Ya, bagi saya bahasa Inggeris banyak mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu, iaitu melalui campur aduk bahasa ataupun, istilahnya adalah rojak. Penggunaan istilah asing dan kecenderungan memilih bahasa Inggeris dalam institusi tertentu. Contohnya komunikasi lisan. Lagi-lagi zaman teknologi sekarang banyak mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dengan penggunaan bahasa rojak, iaitu campur, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, boleh saya teruskan? Okey. Okey, soalan yang terakhir daripada saya itu, sepanjang, Encik berkecimpung ataupun, apa, bekerja bekerja dalam industri pendidikan ni, Mhm. apakah kesukaran yang Cik hadapi, um, dari segi istilah, keyakinan ataupun kebiasaan bahasa? Cabaran. Cabaran kadang-kala terdapat kesukaran dalam menggunakan istilah yang tepat serta kurang yakin untuk menggunakan bahasa Melayu baku dalam komunikasi rasmi sebab kita biasa gunakan bahasa baha bahasa, lorat kita sendiri. Contoh bahasa Sarawak kan. Jadi, itu menyebabkan kesukaran bagi saya untuk menggunakan bahasa Melayu baku dalam komunikasi rasmi dengan mana-mana dalam mana-mana, contohnya mesyuarat ataupun, eee, perjumpaan bengkel ataupun, eee, perbincangan bersama rakan-rakan. Dengan kata lain adalah secara lisan. Kalau secara menulis, ah, tiada kesukaran bagi saya untuk menggunakan istilah ataupun penggunaan bahasa Melayu baku. Tetapi secara lisan, disebabkan kita selalu bercakap dengan kawan-kawan menggunakan, ah, bahasa negeri masing-masing, lorat kita sendiri, jadi, di situ mempengaruhi, penggunaan bahasa Melayu baku saya.
dalam berkomunikasi secara rasmi. Okay, itu sajalah. Okey, terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya untuk soalan yang seterusnya, saya akan, beralih. Okey, giliran Virgil untuk bertanyakan soalan yang seterusnya. Oh lah. Kebanyakannya dalam penggunaan bahasa Melayu adalah lebih ke arah yang positif. Namun ada juga yang lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa rojak dalam situasi tidak formal ataupun berkaitan bidang tertentu. Dan untuk pelajar-pelajar saya yang kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun, ada juga yang menggunakan bahasa rojak dekat sekolah. Disebabkan mereka terpengaruh dengan kartun-kartun di dalam televisyen yang mereka tengok. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan juga ada juga menggunakan bahasa Indonesia yang banyak sekarang ni berlaku. Jadi menyebabkan mereka keliru dengan bahasa Melayu yang cikgu gunakan dekat sekolah. Sekarang ni banyak pengaruh yang dekat media sosial, terutamanya bahasa Indonesia lah, yang banyak mempengaruhi budak-budak sekolah sekarang ni. Bila cikgu tanya contohnya, cikgu tanya pasal kereta, mereka sebut mobil. Lepas tu apa lagi ya? Selipar, mereka sebut sepatu. Okey, bagi saya kesan utama seandainya bahasa kebangsaan itu ataupun bahasa Melayu itu tidak digunakan, ia boleh terhakis ataupun menjejaskan pemahaman bagi setiap Melayu untuk berkomunikasi secara lisan ataupun secara formal. Disebabkan bahasa rojak yang banyak berlaku sekarang ni. Dan mungkin juga akan menjejaskan bila mereka ada untuk menjawab soalan exam, contohnya budak-budak SPM, akan mempengaruhi bahasa mereka di dalam penulisan bahasa Melayu. Okey, itu sajalah. Cadangan saya dengan mengadakan khusus ataupun lebih banyak latihan penggunaan bahasa Melayu baku dan juga penulisan kepada masyarakat dengan membanyakkan penggunaan dalam semua urusan rasmi kerajaan ataupun swasta, serta menggalakkan kesedaran tentang betapa pentingnya bahasa kebangsaan kita, supaya anak-anak muda atau generasi sekarang tidak lupa asal-usul mereka dan tidak sentiasa memertabatkan bahasa Melayu itu sebagai satu bahasa utama ataupun bahasa yang kita perlu bangga sebagai rakyat Malaysia. Itu sajalah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.